Apa? Apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kuliah Subuh An-Nadi pada hari ini Ahad 7 Mei 2023. InsyaAllah kita akan bersama Al-Fadhil Ustaz Husni Abdul Rahman sebentar lagi untuk kupasan kitab Tafsir Ibnu Katsir Juzuk Ammah. Dan pada pagi ini juga kami meraihkan kehadiran yang berbahagia, guru-guru kami yang dikasihi, juga sahabat-sahabat dari Nadi Smart K dan juga sahabat-sahabat dari alumni yang lain, iaitu ada alumni Sekolah Menengah Sains Pokok Sena, alumni Saina, serta hadirin-hadirat yang diraihkan sekalian. InsyaAllah bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, atas izinnya insya-Allah marilah kita sama-sama bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husni untuk menyerahkan majlis pagi ini atau sesi kuliah subuh pagi ini kepada beliau. Pada tafadhal masykurah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa nabiyyina Muhammadin khairum man ijtaba. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa liman sara ala nahjihi wastanna bihadihi wa sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmat dan inayah daripada Allah juga dapat kita sama-sama berhimpun. Seterusnya terima kasih kepada Datuk Rizwan selaku pemudahcara majlis kita pada pagi ini, guru-guru yang saya hormati, para asatidz yang dikasihi, sahabat-sahabat termasuk sahabat dari alumni Saina, Sekolah Menengah Sains Pokok Sena, dan semua yang hadir dan juga yang bersama pada pagi ini. InsyaAllah kita akan berpindah kepada surah yang baru, iaitu Suratun Nazi'at. Pada pagi ini kita akan membicarakan tentang surah An-Nazi'at. Suratun Nazi'at merupakan surah yang kita sebut surah yang ke-79 dalam ketertiban Al-Quran, dan ayatnya sebanyak 46 ayat. Terlebih dahulu kita mengambil manfaat daripada kita panggil data-data yang berkaitan dengan nama surah dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan latar belakang surah ini. Maka surah ini dimulakan dengan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan para malaikat. Kita tengok wan nazi'ati gharqa wan nashitat was sabihat fas sabiqat fal mudabbirat. Ini semua adalah bukan nama malaikat tetapi tugasan-tugasan para malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengannya, yang dimulakan dengan tugasan mengambil nyawa. Kemudian disifatkan tentang perihal orang-orang musyrikin yang mendustakan serta mengingkari kebangkitan dan hari kiamat, dan digambarkan keadaan mereka di sana, dan bahawasanya mereka akan dibangkitkan dengan keadaan mereka itu dinobatkan sebagai golongan yang mengingkari
dan golongan-golongan yang melampau seperti Firaun dan sebagainya, ketika mana mereka ataupun Firaun dan juak-juak ataupun dengan penyokong-penyokongnya menafikan dakwah Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan begitu juga cerita Nabi Allah Musa AS yang dimuatkan dalam surah ini memberikan kekuatan kepada baginda Rasul SAW dalam erti kata perjalanan dakwah Nabi SAW. Baik, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menutup surah ini sebab dia lebih kurang sama dengan intipati dan konteks surah Abasa, surah An-Naba yang kita belajar sebelum ini ataupun yang kita bincangkan sebelum ini, menceritakan tentang gegak gempita dan juga kekalutan hari kiamat dan pembahagian manusia kepada dua bahagian, iaitu bahagian mereka yang gembira dan bahagian mereka yang sengsara dan duka cita pada hari kiamat. Dan bagaimana orang-orang musyrikin dalam keadaan yang sangat mengharukan pada hari kiamat. Baik, nama surah ini sebagaimana yang kita ketahui adalah An-Nazi'at, iaitu kalau kita belajar dalam bahasa Arab, nazi', naza'a, nazi'un maknanya dalam wazan fa'ilun, iaitu yang bermaksud sesuatu yang mencabut, perbuatan ataupun satu pihak yang mencabut sesuatu. Okey, naza'a maksudnya cabutlah, cabut. Dan ini bermaksud mencabut dekat sini bermaksud mencabut nyawa ketika mana mati. Dan berkata Al-Farra, nanti kita akan perjelaskan keadaan-keadaan macam mana malaikat ni cabut nyawa. Dan disebut oleh Al-Farra, dia kata malaikat ini ataupun tunza'ul anfusu min suduril kuffar. Nah, nyawa ini dicabut daripada dada orang-orang kafir sebagaimana dia buat perumpamaan ni, sebagaimana seorang pemanah menarik panahan dia, menarik busur tu, dan ketika mana busur itu bengkok, dia punya kalau orang yang Smart Kajang sekolah memanah kan, mula tu busur tu macam tu, bila kita tarik dia melengkung, betul kan? Dia melengkung, dia punya lim dia tu dia punya lim tu bila kita tarik dia melengkung. So keadaan orang kafir macam tu lah, seolah-olah badan dia melengkung ketika mana ditarik nyawa tu. Subhanallah. Itu dia. Jadi bukan biasa-biasa keadaan tu Okey. Dan inilah malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Disebutlah itu surah An-Nazi'at. Kemudian itu perkataan An-Nazi'at. Kemudian nama yang disebut sebagai nama-nama ijtihadi tadi, nama yang tauqifi yang mana termaktub di dalam mushaf kita. Nama-nama yang ijtihad disebut juga surah ini dengan nama As-Sahirah, bersumberkan pada ayat yang ke-14, fa'idhahum bis-sahirah, iaitu ketika mana mereka itu dibangkitkan semula seolah-olah berada kembali di dunia, di padang yang tandus ataupun di padang yang luas. Okey. Kemudian nama yang ketiga disebut surah At-Tammah. At-Tammah bermaksud kiamat, iaitulah berlakunya kiamat yang besar. Fa idza ja'ati tammatul kubra. At-tammatul kubra itu maksudnya kiamat. Baik, ini adalah dia punya nama-nama surah. Dan disebut sebuah hadis yang maudhu'. Disebut hadis ni hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni hadis yang fabricated man qara'a surat An-Nazi'at, siapa yang baca surah An-Nazi'at, kana habsuhu fil qabri hatta yadkhulul jannah qadra salatil maktubah. Dia ditahan daripada azab dalam neraka, dalam kubur, sehinggalah dia masuk ke dalam syurga sekadar solat solat wajib yang dilaksanakan. Tapi hadis yang maudhu'. Hadis maudhu' ni kita tak boleh terima sama ada dari sudut dia punya fadilat ataupun dia punya ni, memang kita tak boleh terima langsung lah. Cuma direkodkan dalam tulisan ini sebagai satu
data-data ilmu untuk memaklumkan kepada kita tentang kemauduan ataupun the fabrication of the hadith. Okay, alright. Kita akan teruskan kepada ayat yang pertama. InsyaAllah kita ambil bahagian pertama. Kalau dalam tafsir Ibn Katsir ini dibawa beberapa bahagian, dipecahkan. Bahagian pertama ayat 1 sampai 14. Kita tengoklah setakat mana yang kita boleh bincang. Baik, qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil ba'da a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Baik. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Ayat yang pertama, demi malaikat yang mencabut nyawa. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Gharqa nashta. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا, iaitu demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dengan keadaan yang keras, dan malaikat nashitati nashta yang mencabut nyawa dengan keadaan lemah lembut. Baik. Ayat pertama dan ayat kedua. Allah bersumpah. Kalau ikut pecahan ayat ni kita tengok yang pertama al-malaikah an-nazi'at, maksudnya malaikat-malaikat yang cabut nyawa. Ketika mana mencabut nyawa anak-anak Adam alaihissalam. Ketika mana malaikat itu mencabut nyawa anak-anak Adam, mereka ada di antara mereka yang mencabut roh itu dengan keadaan yang sulit, secara paksa, dan ada yang mencabut nyawa itu secara mudah. Itulah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahawasanya yang dimaksudkan dengan an-nazi'at adalah malaikat yang mencabut nyawa orang-orang kafir secara paksa, kemudian mereka itu dibenamkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bermaksud dengan an-nazi'at ini adalah kematian, demi malaikat yang mencabut nyawa datang dalam bentuk mereka yang mencabut nyawa dengan keras. Ada yang kata maksud nazi'at bintang-bintang, tapi ini adalah yang lebih tepat, iaitulah malaikat yang mencabut nyawa dengan keadaan yang keras. Jadi kita dah faham tadi sebagaimana kata Al-Farra bahawasanya malaikat yang mencabut nyawa orang kafir itu seolah-olah dia tak nak keluar, nyawa tu dia tak nak keluar daripada tubuh orang kafir tu. Jadi sesuatu yang kita susah nak cabut. Kita macam ada gam, ada benda yang melekat, satu benda yang melekat. Macam ni lah, kita nak cabut road tag daripada cermin kereta. Ya Allah ya Tuhan. Macam tu lah. Bukan main susah kan. Melekat-lekat betul, baki-baki pun tak faham. Kenapalah sampai kopi tu kan. Jadi inilah. Maknanya time common nak cabut road tag dah mati tu. Road tag mati tu nak cabut. Kan main susah. Tapi bila nak saman kan main senang. Itu masalah. Okay. Jadi susah kan kita nak cabut. Begitulah. Lepas ni common cabut road tag tu, tak ingatlah malaikat cabut nyawa. Ya. Keadaannya susah. Macam kita sebut tadi, Al-Farra kata macam bengkoknya badan orang yang nak kena cabut nyawa tu, keadaan dia tu seperti mana diambil ataupun ditarik seorang yang pemanah menarik busurnya ke belakang. Begitulah keadaan dia. Dia kalau ikut poundage lagi berat, lagi susah nak tarik. Begitulah. Jadi nyawa yang berat nak keluar ni susah nak ditarik. Dalam sebuah hadis meriwayatkan tentang nyawa orang kafir, orang mukmin apabila dicabut adalah seumpama air yang keluar daripada mulut cerik tanpa sebarang halangan. Ni dua benda lah tuan-tuan buat dalam hidup ni. Sekejap lagi nak tukar road tag, teringat ayat wan nazi'at. Nak tuang air daripada cerik, wan nashitati nashta.
teringat malaikat-malaikat yang mencabut nyawa hamba-hamba Allah yang beriman, orang-orang mukmin, orang-orang yang meyakini akan hari kebangkitan, orang-orang yang yakin akan Allah Subhanahu wa taala, yang pasti akan kehidupan dia, yang beriman dengan sepenuh keimanan, yang beramal dengan tuntutan keimanan. Mereka ini akan cabut nyawa-nyawa itu akan keluar daripada tubuh badan seperti air yang keluar daripada mulut cerik. Jadi kita tuang air tu, kita tengoklah, Allahu Akbar. Kita minta doa, ya Allah, semoga nyawa aku keluar seperti mana air yang keluar daripada mulut cerik ini, ya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa benda dalam dunia kita ni yang kita buat, seelok mungkin kita memberikan satu penafsiran ataupun makna kepada perjalanan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengoklah banyak benda aspek dalam hidup kita yang kita boleh kaitkan. Baik, roh orang mukmin dicabut dengan cepat, lembut dan mudah. Sebab apa? Sebab dia tak sabar-sabar nak pergi jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi Allah Adam alaihissalam, waktu Allah Taala nak ambil nyawa dia, Nabi Adam kata tak ada lagi nak tangguh-tangguh. Bila Allah Ta'ala nak ambil nyawa, aku terlalu rindu dengan syurga Allah, nak balik cepat. Nabi Ibrahim pun juga sama. Nabi Ibrahim bila ni nabi-nabi ni diberi pilihan nak mati ataupun nak mati ataupun nak hidup lagi, maka Nabi Ibrahim kata sanggupkah diambil seorang kekasih mengambil nyawa kekasihnya yang lain, seorang teman mengambil nyawa temannya yang lain. Lalu Allah Ta'ala firmankan kepada Nabi Ibrahim, sanggupkah apabila seorang kekasih memanggil kekasihnya menangguhkan bertemu dengan kekasih. Macam itulah lebih kurang. Maksudnya roh orang beriman ni dia entusias, dia tak sabar-sabar, dia teruja nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, begitu juga Allah bersumpah dengan keadaan-keadaan yang lain, iaitu tugasan-tugasan malaikat yang lain. Antaranya adalah tugasan yang seterusnya, was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa. Dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, fas-sabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang saling mendahului antara satu dengan yang lain dengan kencang. Wal fal mudabbirati amra, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Ini tugasan-tugasan para malaikat, yang mana Allah bersumpah dengan para malaikat yang turun dari langit dengan pantas, dengan cepat. Ya, ada yang kata as-sabihat ni juga dikaitkan dengan bintang-bintang yang jatuh dan sebagainya. Itu perbahasan dalam tafsir. Allah bersumpah juga dengan malaikat yang mengiringi roh orang-orang mukmin ke syurga, menguruskan perkara halal dan haram, dan mentadbir angin serta hujan bagi penduduk bumi dan lain-lain. Kita tengok hari ni, boleh kita katakan keajaiban. Kita duduk dalam semenanjung Melaya, semenanjung Malaysia, tapi dekat KL hujan hari-hari, dekat Kelantan, Terengganu panas. Subhanallah, ya. Sebab Tuhan nak turun hujan tu bukan sekaligus semua, kan? Ada tempat yang Tuhan turun, ada tempat. Kalau dalam kita duduk dalam Kuala Lumpur pun, bila kita nak pergi satu tempat, kita cakap kat orang, aku lambat sikit lah, aku hujan lebat kat sini. Kawan kita yang duduk kat satu tempat yang lain, contohlah kita berada dekat tengah-tengah Kuala Lumpur, kawan kita duduk dekat mungkin Kelana Jaya ke Damansara ke, kan? Bila kita cakap, aku on the way ni, tapi aku naik motor, sini hujan lebat. Aku sampai lambat sikit. Engkau apa hal hujan lebat? Sini terang benderang. Tak boleh kira lah. Kalau dia cakap dia hujan lebat, aku tak percaya, kau bagi bukti. Susahlah pula, nak bukti lah pula, kan? Jadi hujan tu boleh turun. Dia boleh turun setempat, situ je dia boleh turun. Ada tempat-tempat yang kita boleh tengok, setiap boleh tengok, hujan turun kat situ, kat sini kering lagi, tak ada setitik pun hujan. Ya, itu adalah urusan-urusan yang Allah Ta'ala bawa turun, dan itulah yang dibawa oleh para malaikat. Okey, kena faham konteks tersebut. Okey, konteks tersebut yang merupakan kerja para malaikat yang membawa hujan, membawa urusan-urusan
langit dan bumi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana berlakunya segala perkara yang ada di atas muka bumi ini yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga urusan pentadbiran bumi ini diserahkan kepada 4 malaikat, iaitu Jibril, Mikail, Izrail dan Israfil. Izrail ni, Israfil ni semua nama-nama yang di connotation yang disebut dalam Israeliat lah. Nama Israel yang sebenarnya adalah Malakul Maut, iaitu malaikat yang mencabut nyawa ataupun malaikat mati lah. Okey, Israfil yang tiup sangkakala itu. Jibril menjadi penjaga angin dan bala tentera. Mikail menjaga hutan dan tumbuh-tumbuhan yang kita sebut sebagai rezeki. Israel petugas mencabut nyawa, dan Israfil malaikat yang turun dengan tugas-tugas khusus. Okay. Kata Hasanul Basri, 5 perkataan di dalam ayat di atas maksudnya bintang yang beredar di tempat peredarannya dengan tenang. Ini semua maksud-maksud yang dibawa oleh para ulama. Para ulama bila dia baca, dia mengetahui isyarat-isyarat dan juga perkara-perkara yang berada di dalam Al-Quran. Kemudian mereka boleh mengaitkan dengan makna-makna yang mungkin boleh menggambarkan tentang perkara tersebut. Ini semua khilaf dalam tafsir, tak apa, tak ada masalah. Baik. Dan bintang-bintang ini berjalan mengikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan ini adalah bila sebut urusan amra, apa sahaja urusan yang berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, semua benda, semua kerja, semua perkara yang berlaku, sebab itu disebut dalam wajah nakirah, dalam bentuk yang tidak dikhususkan, bukan ma'rifah. Fal mudabbirati, dia kata fal mudabbiratil amr, maknanya ada beberapa urusan je, tetap, maknanya banyak urusan. Fal mudabbirati amra, maknanya apa-apa urusan yang berlaku atas muka bumi. Baik. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Ayat 6 dengan ayat 7 ni dia saling terkait, sebab ar-radifah dengan ar-rajifah itu satu yang berlaku one after another. Okay. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada ketika tiupan pertama mengguncangkan alam, dan tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan yang kedua. Baik. Ibnu Abbas mengatakan bahawasanya ar-radifah, ar-rajifah adalah tiupan sangkakala as-sakhah yang pertama, al-ula, as-saniyah, ar-radifah adalah yang kedua. Okey. Iaitu tiupan sangkakala yang pertama dan yang kedua. Ar-rajifah, ar-radifah, an-nafkhatanil ula was-saniyah. Okey. Ar-rajifah tiupan pertama yang diikuti dengan tiupan kedua yang membangkitkan manusia. Baik. Yauma tarjufur rajifah فكقوله جلت عظمته يوم ترجف الأرض والجبال الثاني والرادفة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. Maksudnya yang nak disebutkan ini adalah hari di mana dibangkitkan ketika mana tiupan yang mengguncangkan alam, yang pertama tu yang menghancurkan segala-galanya, dan tiupan yang kedua itu adalah tiupan yang menghidupkan kembali, radifah, iaitu diangkat bumi dan dibentukkannya sekali bentuk. Baik. Kata Imam Ahmad, sebagaimana diriwayatkan sebuah hadis daripada Waqi', daripada Sufyan bin Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Tufail bin Abi bin Ubay bin Ka'ab an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'at ar-rajifatu tatba'uha ar-rajifah ja'a al-maut bima fihi. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك قال إذن يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tiupan pertama yang menggoncangkan itu dilakukan lalu diiringi dengan tiupan yang kedua, maka datanglah maut berikut segala sesuatunya. Ja'al mautu bima fihi, mengikutilah semua yang berlaku itu. Kemudian
seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku jadikan semua selawatku untukmu? Nabi kata, kalau begitu Allah akan menghindarkanmu dari semua kesusahan dunia dan akhiratmu. Ini antara fadilat kita berselawat kepada baginda Rasul SAW, yang terbaiknya dengan kaedah yang Nabi SAW ajar kepada kita. Sebagaimana yang diriwayatkan, dan selawat yang terbaik adalah selawat Ibrahimiyah yang kita baca di dalam solat kita itu. Itulah selawat yang diajarkan dan diriwayatkan oleh hampir 11 sahabat yang berbeza dengan lafaz yang sama. Ya ayuhan nas, dalam surah, dalam ayat yang lain. Ya ayuhan nas, dalam hadis yang lain, ya ayuhan nas zkurullaha ja'atir rajifatu tatba'uha radifah ja'al mautu bima fihi. Hai manusia, ingatlah kepada Allah dalam keadaan tiupan pertama yang mengguncangkan dan menghancurkan, dan tiupan kedua yang yang mengiringi tiupan yang pertama itu, datanglah maut berikut segala sesuatunya. Baik, pada hari itu keadaan manusia macam mana? Qulubun yawma idzin wajifah, iaitu keadaan hati mereka itu dalam keadaan yang sangat takut. Hati-hati manusia itu berada dalam keadaan yang sangat menakutkan. Tatba'uha ar-radif, qulubu yawma wajifah absaruha khashi'ah, pandangan mereka akan tunduk. Kelak nanti ada hati-hati yang kecut dan gemetar menghadapi kesengsaraan dan juga keadaan huru-hara kiamat lantaran malapetaka yang dilaluinya. Dan bila orang takut ni biasanya dia buat apa? Dia tunduk je. Orang bersalah kan? Orang bersalah dia takut, dia tunduk. Ada ke orang salah yang angkat muka? Ada. Dia yang sombong tu lah. Tapi kalau dalam drama-drama yang Datuk Red buat, memang orang yang salah ni biasanya tunduk lah kan. Tunduk kan. Bawa pergi mahkamah, berjalan ke mahkamah, tunduk kan. Yang tak tahan tu pakai kepiah. Itu yang tak tahan tu. Jadi nampak sangat. Nanti kalau orang tengok, orang-orang pakai kepiah ni semua orang jahat-jahat. Itu masalah kita tu. Sepatutnya tak boleh bagi pesalah-pesalah tu pakai kepiah. Walaupun nak nampakkan taubat tu janganlah gitu. Sebab apa? Sebab ada kemungkinan image itu sampai kepada pihak orang yang tak faham. Yang tak faham konteks, dia tengok orang pakai kepiah ni, nampak kena tangkap, nampak dibawa ke mahkamah, dia akan capture, bahawa sini orang yang pakai kepiah ni semua orang jahat-jahat. Begitulah. Sebab tu susah. Janganlah kita ni, sebab itulah ada orang-orang yang segan bila dia nak memakai sesuatu pakaian yang melihatkan dia sebagai seorang nampak macam pakaian-pakaian ahli agama. Dia malu nak pakai sebab bukan dia tak nak pakai kepiah. Kalau dalam asrama, dalam sekolah kita tu cerita lain lah. Kita sekolah agama ke sekolah mana, kebiasaan sekolah-sekolah yang ni lah, pergi sekolah pakai songkok kan. Itu tak ada masalah, itu undang-undang, cerita lain. Lepas tu kena pergi surau pakailah kepiah. Pergi ni pakai ni. Zaman-zaman kita sekolah dulu kan main kan. Tapi bila pergi outing tengok rambut masing-masing apa kan. Jadi macam itulah kan. Jadi bila kita benda yang ada orang dia rasa segan pakai benda-benda macam tu, kalau sikap dia tu tak seperti mana yang begitulah kan. Pakai kepiah tapi mulut caci orang, maki orang, menyakitkan hati orang, jadi merosakkan image tersebut. Ada orang kata, tak lah Ustaz, kurang-kurangnya dia pakai kepiah. Kan? Ada kata mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Okay, baik. Kita ikut sunnah Nabi ni, yang paling utama kena ikut adalah akhlak Nabi SAW. Itu paling utama. Siapa dia tak ikut akhlak Nabi SAW, makanya dia mencela sunnah yang sangat besar. Sebab kana khuluqul Quran. Nabi dipuji oleh Aisyah, akhlak Nabi ni adalah Quran. Jadi bila Quran, bahasa Quran macam mana? Peradaban yang terkandung dalam Al-Quran sangat tinggi. Sistem yang disusun di dalam Al-Quran sangat terperinci. Sistem yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan menerusi ayat-ayat yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan pentadbiran, yang berkaitan dengan urusan pentadbiran sangat detail, berkaitan dengan harta sangat detail. Jadi bila kita memahami soal ini, maka kita akan menjadi manusia yang sebenarnya lebih berakhlak. Itu yang lebih utama, akhlak Nabi yang nak ikut, bukannya pakaian. Kalau pakaian, ada pakaian
Orang yang pakai serban tapi kutuk Nabi SAW pakai sama macam Nabi SAW, pakai sama. Pakai jubahnya, pakai serbannya, tapi mulutnya itu lebih puaka daripada puaka niang rapik. Ya. Lama dah tak dengar puaka niang rapik. Okay. Jadi mulutnya tu, tindakannya tu, akhlaknya tu, cakapnya tu, bahasanya itu, apa nama tu, kita panggil semuanya menyakitkan. Maka ini bukan sifat seorang mukmin yang sebenar. Baik. Itu manusia hati-hati mereka akan sangat takut dan pandangan mereka jadi tunduk kerana kecut dan gemetar menghadapi hari kiamat dan dahsyatnya malapetaka pada hari tersebut. Mereka menundukkan pandangan dengan penuh hina dina disebabkan kepayahan padah dan musibah yang telah mereka lalui, yang mereka sedang lalui. Justru mereka mati bukan dalam keadaan Islam dan mereka ingkar terhadap hari kebangkitan. Dan mereka itu berkata, dia sebut lagi lah, mereka tu berkata, inna yaqulun inna lamarduduna fil hafirah idza kunna idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka berkata, sesungguhnya kami ini akan dikembalikan. Kata orang kafir, apakah kami benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula balik? Apakah kita akan dibangkitkan juga sedangkan tulang belulang kita sudah hancur lumat? Dan mereka berkata, kalaulah demikian, apa nama tu, nescaya ini adalah satu benda yang merugikan. Dia tahulah, dia tahu sebab kalau dah nasib mereka macam tu sebelum tu, lepas tu dibangkitkan pula, maksudnya dia boleh gambarkan dah. Bila mereka mendengar ayat ni, dia orang tahu dah bahawasanya kalau macam ni lah keadaannya, rugilah. Rugi. Sebab apa? Sebab kita tahu dah, kita will be doomed. Kita akan sengsara. Kita akan apa nama tu, dan ayat ke-10 dengan sehingga ke-12 ni merupakan sebab turun antaranya lah. Yang diriwayatkan bahawasanya bila turun, orang-orang Quraisy kata kalau macam tu, kalau kami hidup balik, rugilah kami. Dia orang kata begitu ya. Kalau kami hidup balik, maka rugilah kami, orang-orang musyrik yang dan mereka yang berpandangan yang sama, sependapat dengan mereka yang mengingkari hari kebangkitan. Mereka tak percaya bahawa mereka ni akan dibangkitkan, dihidupkan kembali setelah berada di dalam liang kubur. Dan mereka tidak percaya bahawasanya mereka akan dikembalikan padahal tubuh mereka telah hancur dan tulang-tulang mereka telah pun berantakan. Aidza kunna izaman nakhirah. Izaman nakhirah, dalam riwayat yang lain ataupun dalam qiraat yang lain dibaca juga izaman nakhirah. Dia baca juga dalam wazan fa'il. Sebab apa? Sebab yang hancur itu adalah tulang belulang. Itu memang real hancur. Memang betul-betul hancur. Apakah akan dibangkitkan juga sedangkan kami telah menjadi tulang belulang yang hancur, iaitu tulang yang sudah rapuh, lapuk dan angin boleh masuk ke dalam rongga-rongga tulang tersebut. Ini maksudnya izaman nakhirah. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau berlaku demikian, maka kami adalah pengembalian ini, kembalinya hidup ni sesuatu yang merugikan. Kehidupan yang dipanggil hafirah ni, karatan khasirah, hafirah, kehidupan sudah mati. Ada yang kata hafirah tu neraka, ada yang kata nama-nama neraka itu banyak, jahim, saqar, jahannam, hawiyah, hafirah, ladha dan hutamah, macam-macam. Dan apa nama tu, kalau Allah kembalikan kami setelah kami mati, berarti kami benar-benar golongan yang rugi. Fa innama hiya zajratun wahidah. Pengembalian itu hanyalah dengan sekali urusan, sekali tiupan sahaja, sekali saja semua terus bangun. Maknanya macam automatik, tiup je semua bangun. Fa idza hum bisahirah, ketika itu serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Permukaan bumi yang dimaksudkan adalah permukaan bumi yang merupakan tanah lapang dan tanah datar yang berada di dalam suasana akhirat itulah. Okey. Sesungguhnya kebangkitan itu adalah satu arahan dan perintah dari Allah yang tidak ada lagi pengulangan. Tak ada dah. Tu
itu the one and only saja. Itu saja kebangkitan yang ada nanti, habislah. Kemudian semuanya alam akhirat yang kekal abadi. Manusia akan serta-merta hidup, kembali dan melihat, berdiri dan melihat. Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil yang kita tahu bahawasanya dia tidak pernah mengerdipkan matanya dan sentiasa memandang untuk melihat sama ada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan arahan kepada dia ataupun tidak. Maka dia tak nak lalai ketika mana Allah Taala suruh dia tiup, maka ketika itu dia akan tiup dengan serta-merta. Okey, lalu dengan tiba-tiba semua orang yang terdahulu dan terkemudian ketika mana sangkakala yang kedua ditiup akan hidup kembali berdiri di hadapan Allah seraya melihat sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT, yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdih wa tadhunnuna in labithtum illa qalila. Iaitu pada hari dia memanggil kamu, yakni Allah Ta'ala memanggil kamu, fatastajibuna bihamdih, lalu kamu mematuhinya sambil memuji Allah SWT, dan kamu mengira wa tadhunnun in labithtum, kamu tidak berdiam di dalam kubur kecuali sekejap sahaja. Jadi perasaan-perasaan ni siapa yang dapat rasa? Dah mati lah babe. Sekarang belum mati tak rasa lagi. Ya. Jadi kehidupan kita tak tahu bagaimana keadaan kehidupan kita selepas kematian. Mati putus hidup kat dunia tapi berpindah kehidupan. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhil bil basar, dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata sahaja. Wa ma amru sa'ati illa kalamhil basar aw huwa aqrab, tidaklah kejadian kiamat itu melainkan seperti sekejap mata, sekelip mata, ataupun lebih cepat lagi daripada lamhul basar. Nak kedip mata tu lagi cepat cerita kiamat tu berlakunya, begitu lebih kuranglah dengan hanya satu tiupan sangkakala sahaja. Dan ada yang kata bahawasanya ini adalah merupakan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Zajrah tu merupakan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala apabila manusia dibangkitkan, terutama kepada golongan yang mengingkari hari kiamat, iaitu mereka itu akan tiba-tiba berada di atas permukaan bumi as-sahirah, yang mula-mula berada di perut bumi, sebagaimana dalam ayat-ayat yang kita baca dalam surah idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi mengeluarkan benda-benda yang memberati di dalamnya, iaitulah mayat-mayat lah, orang yang dah mati dalam kubur tu dikeluarkan. Semua itu adalah isi bumi yang akan keluar kembali berada di atas permukaan bumi. Okey. As-Sahirah, tempat yang datar lagi nyata. Ada yang kata As-Sahirah tu dimaksudkan tanah di mana? Di Baitul Maqdis, kan? Iaitu ada yang kata As-Sahirah tu gunung yang berada di sebelah Baitul Maqdis. Ada yang kata As-Sahirah tu neraka Jahannam. Jadi semua ni maksud-maksud yang terkait dengan As-Sahirah. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis, sebagaimana tanah yang ada dekat akhirat nanti waktu kita dibangkitkan, kita akan dibangkitkan di atas tanah yang permukaannya seperti adunan roti yang bersih. Roti yang bersih tu nampak putih kan? Bila bakar roti nampak roti tu putih tu, atas tu bersih kosong tu. Begitulah keadaan kita, tanah yang akan dibangkitkan, permukaan bumi yang akan dibangkitkan manusia ketika mana hari akhirat. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahi wahidil qahhar. Iaitu hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Yang demikian pula langit dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul menghadap ke hadrat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Orang bertanya tentang gunung ganang. Gunung ganang ni apa jadi? Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an sassafa la tara fiha 'iwajan wala amta. Itu dia. Dan mereka bertanya, gunung ganang, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya pada hari kiamat. Sehancur-hancurnya dia akan menjadikan bekas gunung ganang itu datar sama sekali, tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi, sama je. Okay, level.
wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan, dan ingatlah hari yang ketika itu kami perjalankan gunung ganang. Mana gunung ganang itu diratakan dan kamu akan melihat bumi itu datar. Iaitulah bumi yang bukan seperti mana bumi kita sekarang, bumi yang tak pernah kita jejak dan belum pernah dialirkan setitis darah pun di atas muka bumi tersebut. Iaitulah tempat di mana manusia akan diadili dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita berada di bawah rahmat dan juga kasih sayang Allah tatkala kita dibangkitkan nanti. Wallahu taala alam. Sekadar itu yang boleh dikongsikan, moga-moga ada manfaat dan kebaikan. Saya serahkan kembali kepada Tokek An-Nadi. Silakan. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz atas kupasan surah An-Nazi'at sebentar tadi. Kita buka kepada sahabat-sahabat untuk bertanyakan soalan. InsyaAllah dipersilakan. Ustaz, sebelum tu saya nak ambil kesempatan nak tanya soalan Ustaz. Masa kita tadika dulu Ustaz, siapa tadika agama ataupun darjah 1 dulu, kita selalu nyanyi lagu apa? Mari mengenal 10 malaikat. Oh ya ke? Dicipta dari tak anak-anak kita lah kot, zaman kita tak ada. So bila Ustaz cerita tadi ayat 1 sampai 5. Ayat 5 betul. Yang mencabut nyawa dengan keras, lepas tu mencabut dengan lembut, yang cepat, yang kencang, lepas tu mengatur urusan dunia kan, ada malaikat-malaikat dia. Soalan ni jadi cerdik sebab hari ni lah. Kalau dulu tertanya juga, tapi tak tanyalah cikgu yang ajar menyanyi tu. Maknanya tugasan malaikat ni dia dah fix kan Ustaz kan? Ni soalan Ustaz bila Ustaz cerita tadi, Israel cabut nyawa, Israfil tiup sangkakala yang first tu untuk hancurnya semua, lepas tu yang second tu bangkit kembali, and then Munkar Nakir tanya di kubur. Munkar Nakir ni di pairing untuk di kubur tu, lepas tu Rakib, Atik tu macam ada susunan lah. Sekali tu nanti Malik dengan Ridwan lah tugas dia. So Ustaz, soalan ni bahaya sebenarnya, tapi saya tanya juga lah Ustaz. Apa yang berlaku dalam perjalanan kehidupan kita ni sehingga bertugasnya malaikat ni sebenarnya? Atau Ustaz di peringkat universiti yang tinggi kan. Soalan dia tu, tugasan mereka ni sebelum nak sampai kepada tugas yang mereka lakukan ni lah. Apa macam ni soalan ni tak faham. Tinggi benar. Tinggi ni soal dia kan tugasnya dah fix dah ni, tapi kejadian tertentu ni belum berlaku. Kecuali yang kita tahu di sini Jibril dah bertugas lah kan. Israel juga Israfil, tapi yang belum tugas ni. Maknanya belum tugas. Yalah macam contohnya katalah pintu neraka, pintu syurga ni kan belum sampai hari pembalasan ni. Neraka dengan syurga dah ada dah. Siap dulu sebelum kita. Maknanya mereka menjagalah di situ lah sehingga hari ni lah. Jaga dah, siap dah, ada dah. Oh okey. Syurga dan neraka ada dah. Malaikat Israfil itu yang kita tahu kerja dia. Yang kerja yang dia buat tu, kalau dia illa yusabbihu bihamdihi, ayat yang kerja malaikat yang nombor satunya adalah bertasbih. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima qalu wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini kerja dia orang tu, bertasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala cerita nak jadikan Adam atas muka bumi ni, kenapa nak jadikan sedangkan kami bertasbih dah? Gitu. Itu kerja depa gitu. Itulah kerjanya. Maknanya antara kerja-kerja malaikat yang sebelum daripada tugasan-tugasan itu diberikan ataupun yang dijadikan ada tugasan-tugasan tertentu, maka sebelumnya itu malaikat-malaikat ini memuji Allah Subhanahu Wa Taala, kerja bertasbih lah. Kan? Dah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, dijadikan dulu malaikat itu lebih dahulu daripada Bani Adam. Jadi itu adalah di bawah pengetahuan dan juga ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugasan mereka itu tidaklah terkait dengan apa yang belum berlaku, telah berlaku dan sebagainya. Sejak daripada mereka dijadikan, mereka mempunyai tugasan yang utama, iaitulah bertasbih dan juga memuji Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tersebutlah. Sebab bila malaikat protes, malaikat bagi tahu tentang tugas dia kan. Sedangkan kami ni
itulah kami ni diberikan tanggungjawab, dah kami jadi ni pun dah memuji dan bertasbih dah aman dah. Apa setiap makhluk yang kau jadikan, yang tugaskan untuk kami jaga ni semua dah aman dah. Pasal apa nak lantik pula ada al-manqur wal hayyun, manusia ni pula yang bagi dia pada ketika itu manusia ni akan ada kecenderungan untuk menumpahkan darah. Okey, itu disebut bukannya malaikat protes kepada Allah Ta'ala, malaikat tanya sebab kerisauan malaikat itu terhadap muka bumi Allah Ta'ala yang begitu indah. Sebab malaikat ni dia jaga je, dia tak ada keperluan, dia tak ada needs kepada benda-benda tu. Jadi dia tengok dan dia appreciate benda tu daripada Allah Ta'ala buat, jadikan dan dia jaga. Tugas dia jaga, dia puji, dia preserve. Tapi dia tak guna, dia tidak utilize. Tapi bila manusia ni Allah Ta'ala bagi jadi khalifah tu maksudnya Allah tinggalkan dekat muka bumi ni khalfun, jadikan yang ditinggalkan atas muka bumi ni untuk utilize, untuk manipulate, untuk guna muka bumi ni, kerana itulah dijadikan manusia. Sebab manusia ni keperluannya untuk itu, untuk menguruskan, mentadbirkan muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pula pergi tanya, habis tu yang alien dan sebagainya, kita tak tahulah. Siapa yang pernah jumpa alien kat Area 51 ke apa ke, bolehlah membuat tafsiran yang lain pula. Saya tak pernah jumpa alien, tapi perangai kawan-kawan kita yang macam alien memang ada. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Disilakan sahabat-sahabat, cikgu, mungkin ada soalan lain bertanya. Cikgu Hashimah, seperti biasa kita dahulukan Cikgu Hashimah. Mungkin Abang Jufitri kot nak tambah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Itulah di surah-surah yang akhir ni kan, yang di Juz Amma ni memang banyak menggambarkan bagaimana hari kiamat, bagaimana nyawa dicabut. Itulah saya pun bila kita dengar, kita baca, ada ustaz-ustaz beritahu tentang bagaimana Rasulullah pun, maknanya dia seorang Nabi, seorang Rasul pun dia waktu dia nak wafat tu memang kala inna lil mauti sakarat. Ya. Sakit kan. Jadi bagaimana ustaz ni macam orang macam saya ni lah kan. Ilmu yang sangat kurang, ibadatnya tak tahu macam mana kan. Jadi itu yang sangat bila dengar ustaz pergi ceramah ni, bila baca, bila dengar ustaz itu memang sangat menggurunkan. Tetapi ialah kita buatlah apa yang wajib, apa yang sunat dan sebagainya. Jadi setakat mana agaknya kedudukan dan saya sendirilah nak meletakkan diri itu ketika sakaratul maut itu Ustaz ya. Jadi itu yang selalu yang kata berfikir dalam fikiran saya, memang selalu berfikir-fikirlah Ustaz, tambah lagi dah usia emas ni kan. Jadi ke arah itu selalu dipikirkan. Jadi mungkin Ustaz boleh bagi sikit lah, bagi bagaimana soalan cikgu ni tanyalah ustaz level mana pun dia tak boleh nak jawab ke, sebab yang ustaz tu pun tak tentu lagi dia sendiri nak mati macam mana esok. Cuma yang saya boleh kongsikan lah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu al-ibratu bil khawatim. Maksudnya amalan ibrah kita ni pada pengakhiran. Jadi kita nak tentukan bagaimana pengakhiran kita. Jadi sebab itu ulama-ulama, orang-orang soleh, mereka akan memastikan yang sepanjang masa mereka ini cuba seboleh mungkin berada dalam keadaan mengingati Allah dan buat apa benda yang baik-baik. Okey, sebab tu kita dengar cerita kan, antara dua orang bersaudara, salah seorang yang tu nak pergi tengok dia nak buat apa, yang seorang lagi nak pergi tengok yang orang tu nak buat apa kan. Jadi ceritanya sekarang ni kita saya teringat cerita guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Waktu dia nak mati, dalam keadaan dia nazak, anak-anak murid dia datang duduk lingkung dia, lalu kata kat dia, macam mana kita nak ajar untuk guru kita ni mengucap.
Ini tok guru, takkan nak ngajar dia mengucap kot. Mau kena belasah dengan tok guru ni dah dia garang. Okay, jadi ada seorang anak murid ni dia kata, aku ada idea, mari aku buat, kamu semua dengar je. Dia kata, dia nak buat apa? Dia kata, aku akan bacakan hadis yang berkaitan dengan kematian, dengan syahadah tu, tapi aku akan baca salah. Aku akan serabutkan dia punya sanad. Lalu dia pun baca lah, dia kata, tok guru dengarkan hadis saya ni. Dia baca. Lepas tu dia kata, man kana akhiru ahdihi qawla la ilaha illallah dakhalal jannah. Okay, dia bacalah hadis tu, siapa yang akhir hidupnya perkataan la ilaha illallah akan masuk syurga. Maka tok guru dia dengar dalam keadaan tengah sakit tu, tok guru dia buka biji mata dia luas-luas, khata. Dia kata salah tu sebab dia tukar-tukar dia punya sanad tu. Daripada siapa dia tukar-tukar. Dia sengaja buat benda tu supaya nakkan tok guru dia betulkan. Jadi tok guru dia baca balik sanad yang betul, kemudian tok guru dia kata, bacalah hadis tu, man kana akhiru ahdihi qawla la ilaha illallah. Lepas dia baca la ilaha illallah tu dia mati. Kan? Nampak sangat cantik kematian yang Allah Ta'ala pilih untuk guru tersebut. Sebab apa? Sebab dia buat apa yang dia buat. Okay? Maknanya kita buat apa yang kita buat. Kalau kita suka mengaji, kita suka belajarlah. Maknanya apa ruang kita ada, buka lah. Kalau kita cikgu suka buka Quran, tak apa, cikgu buka aja Quran. Moga-moga Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan kita sedang pegang mushaf. Kita sedang baca kitab dan seumpamanya. Kita sedang buat benda yang kita suka. Okay? Bukan dalam keadaan kita sedang bermaksiat kepada Allah. Sebab tu nak kena jagalah. Jaga tu kita ingat, kita aware yang mana kita akan mati dan kita akan buat benda yang kita suka. Maknanya benda-benda yang memang kita duk buat lah dalam kehidupan kita. Kalau benda yang kita buat tu benda yang baik, moga-moga Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan yang terbaik lah. Dalam keadaan yang paling mulia kita mati. Ada orang dipilih mati hari Jumaat dan sebagainya. Maka kita dalam masa yang sama kita berdoa agar Allah SWT ambil nyawa kita dalam keadaan kita sedang berbakti ataupun sedang beribadat. Dua tu je. Ada orang mati waktu kerja kan, dia sedang berbakti kepada Allah SWT, berbakti kepada agama dia, berbakti kepada nusa bangsa dia, berbakti kepada negara dia. Kan orang yang saya ingat dulu Profesor almarhum Dr. Johnny Tamkin Burhan, waktu dia kena serangan jantung dia tu, ketika mana dia sedang bawa pelajar-pelajar dia pergi menziarahi Suruhanjaya Security tu untuk mengajar tentang Islamic Capital Market. Maknanya dia tengah buat kerja dia. Subhanallah. Cantik. Maksudnya kita ni kita cubalah pastikan kehidupan kita tu bukanlah maksudnya saya dah tak nak buat apa dah, saya nak berzikir je sampai mati. Tak boleh ke? Maknanya kalau kita duduk di rumah, nak kena masak, nak kena kemas rumah sebagainya. Tetapi sebab itulah yang saya selalu sebut, apa saja yang kita buat, pastikan dia mempunyai makna akhirat. Tak kira kita masak, kita kemas rumah, kita melukis, kita buat drama pasal ada orang tukang buat drama. Kita buat apa-apa saja, biarlah ada justifikasi akhirat pada benda yang kita buat tu, supaya bila kita katalah Allah Ta'ala ambil nyawa kita pada ketika dan saat apa yang kita sedang lakukan, maka kita lakukannya dalam penuh makna, ada makna. Okay. Jadi Ustaz Bakru ajak makan nasi lemak ikan. Jadi gitulah. Maknanya time makan nasi lemak ikan pun bagi makna kepada akhirat. Yang lebih bermakna lagi kalau Ustaz Bakru belanja. Wallahualam. Sekian. Terima kasih. Kita izinkan satu lagi, insyaAllah dah pukul 8-6 minit ni. Dipersilakan sahabat-sahabat kalau ada soalan. Tak ada. Ustaz, soalan last lah Ustaz. Dia tengah trending perkara ni sebab Syawal ni, open house semua. Actually saya tak perlu tanya, tapi kita tanyalah, recap lah Ustaz. Dulu kita dah belajar kan, sekolah rendah, sekolah menengah, pasal jamak ni Ustaz. Jamak? Kan tengah trending ni, pergi open house tak sempat solat, boleh jamak. Yang dia jamakkannya ataupun tuan yang buat open house apa semua. Okay, itu satu perkara lah, soalan pertama. Soalan keduanya Ustaz, kalau kita tak jamak tapi kita kasar saja, let's say kita Zuhur kita buat 2 rakaat saja ataupun asar
saja. Adakah boleh atau tidak ketika bermusafir? Okey, itu dia soal. Default setting ya untuk pertama sekali untuk jamak, yang kedua untuk qasar. Kita kena faham default setting. Default setting untuk jamak ni dia ada beberapa sebab yang boleh kita menjamakkan solat, bukan hanya semata-mata kerana musafir. Jamak solat boleh berlaku dalam keadaan kalau contohnya antara contoh klasik dalam kitab fiqh adalah kita jamak solat kerana hujan yang lebat. Jamak solat tu berlaku kat mana? Berlaku kat masjid. Dia pergi mayang masjid, jadi hujan lebat, dia jamakkan solat, lepas tu dia balik ke rumah dia sebab nak dapatkan pahala mayang masjid. Tapi Ustaz aku ni dah khabar ni, saya nak sampai ke situ lah nanti. Surau banyak surau, saya nak sampai ke situ, tapi sebelum daripada nak sampai ke situ nak bagi faham dulu. Sebab kalau tak faham ikut pintu dia jadi masalah. Fiqh ni kena faham masuk ikut pintu baru dia jelas. Okay. Dan ada perkara-perkara lain yang boleh dijamakkan kerana kesibukan. Okay. Dan kesibukan tu pula sibuk yang macam mana? Contoh doktor yang nak kena buat pembedahan berjam-jam lamanya, yang dia tak boleh tinggalkan meja pembedahan, maka dia boleh menjamakkan solat Eropah. Abang Ju kita, saudara Julfitri yang berbahagia Datuk Julfitri, memanglah dia duduk main Eropah je, cerita lain lah. Tapi kalau kita yang duduk dekat Genting Sempah, bukan Eropah ya, duduk dekat Genting Sempah, duduk dekat Bangi, kat Kajang, kat Kelang, Ulu Kelang ni. Ya, teringat Ustaz, betul. Ustaz Aziz dah bahas lah benda ni dekat Facebook. Cuma saya nak bagi tahu kalau negara-negara Eropah mungkin berbeza lah, tak samalah dengan kaedah dekat Malaysia. Tapi dengan kaedah kat Malaysia ni, sebab tu yang kita kena faham hukum mengikut situasi setempat. Jangan kita ambil hukum sana ataupun hukum luar kita petakan dekat Malaysia. Tak kena tu. Okey. Boleh jamak kerana kesibukan, tapi kesibukan yang macam mana? Ada ulama' yang katakan kesibukan hatta menguruskan walimah, iaitu menguruskan kenduri kendara ataupun perkara yang baik, lalu dia sibuk. Tapi itu jamak qasar pula terkait hanya dengan musafir. Dan juga perkara-perkara yang mengharuskan qasar lah, terutamanya musafir dan juga peperangan. Itu dua benda So qasar ni tak boleh dibuat dalam keadaan yang tak boleh qasar. Dia qasar ni lagi spesifik lah. Dia lagi ketat. Kalau ikut mazhab Hanafi, qasar dengan jamak tak boleh sekali. Nak buat salah satu semayang hanya boleh, kalau dalam musafir hanya boleh jamak, dia tak boleh qasar. Dia mazhab dia begitu. Kalau tak nak kena qasar setiap waktu semayang. Dia tak boleh jamak antara dua. Dia tu dalam mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i kita fahamlah sebagaimana yang berlaku sekarang. Baik, persoalannya sekarang ni. Balik kepada Ustaz Bakru cakap tadi lah. Banyak surau, banyak RNR. So tak ada alasan. Kecuali rumah kita dekat Kuang. Kita nak pergi beraya dekat Bangi. Kuang dengan Bangi ni. Ambil contoh terus lah. Kuang dengan Bangi ni, kalau lebih 81 km je confirm boleh jamak qasar. Sebab musafir. So niat musafir daripada awal lah. Senang cerita sebab kita nak pergi open house je pun makan je. Nak pergi open house ni memenuhi jemputan ni sunnah Nabi SAW yang besar. Jadi kita kena, sebab tu saya kata kena kaitkan benda tu dengan justifikasi yang betul supaya kita baru boleh kita ambil rukhsah yang Allah Ta'ala berikan. Itu kalau musafir. Kalau jarak permusafiran, there's nothing lah, tak ada masalah. Tapi kalau jarak tu tak musafir kecuali jam. Jam tu pula kerana ni. Tapi dalam jam, meskipun dalam jam, macam tadi Ustaz sebut, kita banyak tempat boleh berhenti. Kalau dalam Malaysia ni tak ada alasan tak ada alasan untuk tak berhenti nak solat. Mustahil lah. Mustahil. Susah nak cari tempat. Kalau tidak boleh cari tempat pun tak ada masalah. Tepi jalan pun kita boleh sembahyang. Waju'ilatil ardu lil ardu masjidan wa tuhuran. Jadikan untuk aku muka bumi ini masjid dan bersih. Kalau permukaan bersih boleh sembahyang. Kemudian tuan rumah kok ya pun walaupun sibuk macam mana, pengantin sibuk macam mana, sebab tu dulu waktu saya kahwin kali yang pertama, kali pertama tu ialah yang setakat ni saya buat kenduri saya bermula
sebelum Zuhur berakhir Zuhur. Berakhir Zuhur. Zuhur tu pun paling lewat saya bagi pukul 2. Sebab apa, waktu tu saya nak, dan saya buat pula di masjid, confirm. Waktu azan je dengan pengantin-pengantin naik pergi sembahyang. Senang cerita. Senang cerita. So bila kita buat macam tu, orang pun faham. Oh, lepas sembahyang turunlah balik. Allah, make up ustaz. Tak ada siapa nak tengok make up awaknya. Ya Allah hai. Apa nama tu, dia orang datang nak tengok pengantin. Pengantin tak make up pun berseri, hari dia kahwin tu dia berseri kan. Kalau tidak pun apa nama tu, ambil sembahyang siap-siap. Kalau rasa tak boleh nak tahan, janganlah dipegang tu kan 3 kali malam kerang. Yang masa hari tu susahlah. Awak simpanlah nak sembahyang kerang. Contohnya begitu. Yang berpegang kepada apa nama, pandangan pegang suami isteri tak batal sembahyang kalau tak ada syahwat, itu silakanlah. Jadi apa-apa yang ada tu begitulah keadaan dia. Okey, so tuan rumah walaupun ada pandangan kata boleh jamak, tapi saya tak berapa cenderung lah untuk memakai ataupun menggunakan jamak kerana kesibukan, kecuali kesibukan yang perlu. Sebagaimana tadi contoh doktor yang merawat pesakit ataupun sedang dalam keadaan ni, kemudian doktor yang apa nama tu, doktor ataupun dia bekerja di tempat-tempat yang memang bahaya sebagainya, yang perlukan dia kepada jamak solat tu. Dia hanya boleh jamak solat tu ataupun dalam keadaan jamak bukan qasar tau. Jamak maknanya sempurna, buat 4 tapi dibuat dalam satu waktu. Okay. Dan nak bacaan lebih lanjut boleh baca Ustaz Harizal Abdul Jamil yang menulis di Facebook beliau mengenai keadaan semayang di Eropah, dan dia ada masukkanlah dia punya macam saya sebut tadi, default setting kepada jamak, default setting kepada qasar. Okay. Dan di Eropah tu kenapa boleh jamak begitu? Sebab waktu tu siang tu jadi panjang, malam jadi pendek, waktu jadi ni, jadi waktu tu tak berapa liable untuk nak buat dua-dua secara azimah. Nak buat dua-dua tu secara apa nama tu, hukum asal. Terpaksa mengambil rukhsah. Sebab apa? Sebab ada perbezaan masa satu. Kemudian dari sudut kerehatan manusia, macam-macam aspek. Tapi kalau kita setakat dekat Malaya ni, dengan dah penuh ketenangan, semayang pun tak ada orang tembak dekat luar kan, masjid, semayang masjid merata-rata, anak-anak merata-rata, tempat berhenti merata-rata, kat rumah tetamu pun boleh semayang. Itu tuan rumah lah. Tuan rumah apa masalah? Tetamu tengah datang, ya nak layan tetamu. Tapi bila dah masuk, contoh kita minta buat ni, masuk waktu Zuhur, apa masalahnya? Kan, kalau ada rumah, kalau macam contoh rumah Ustaz Bakrul itu kan ada 2 rumah kan, kita pergi kan, dia ada 2 rumah kan. So satu rumah bila masuk waktu, Ustaz Bakrul boleh kata, "Moh kita mayang dulu belaka, pani kita bahang pulak." Contoh bahang pulak apa nama tu, gula daging hak baru ni. Oh sedap, siapa tak pergi rugi lah. Maknanya gula daging. Bahang pulak lepas tu. Maknanya tuan rumah boleh organize, tak ada masalah. Kat Malaysia ni senang kan. Kalau korang kata kat Malaysia ni susah nak semayang, baik masuk kubur je lah tu kan. Kalau kat Malaysia ni dikatakan susah nak semayang kan, saya tak boleh brain lah kalau kat Malaysia. Kalau kat tempat-tempat lain yes ya. Tempat-tempat lain mungkin dengan Islamofobia dan sebagainya ya. Jadi banyak benda-benda. Waktu dulu saya ingat waktu pergi ada program kat Australia, kami nak semayang, nak cari tempat dekat tengah-tengah bandar Sydney tu susah. Orang kata surau tu ada dekat restoran je, nak pergi restoran tu pula bapak lah jauhnya. Jadi saya pergi pilih tempat dekat Padang, kita semayang dekat Padang. Memang nampak pelik sikit lah, orang nampak lah pelik, tapi tak ada masalah, kita semayang je lah. Sebab kita yang nak semayang ni kita kan, yang nak buat ni kita. Semayang di airport, di tempat yang ni, kita nak masuk ni, nak masuk dalam ni dah. Nak boarding, saya ajak anak-anak semua, okay, kita ambil semayang siap-siap. Sekali lagi masa panggil tu memang betul-betul masuk waktu. So kita semayang kat situ, semayang sebelum tu. Memang ramai orang tengok, ramai lah orang putih datang, what are you doing?
you are performing the act of terrorism? Saya kata no, nothing. You can check us. No, there's no guns or whatever, no weapons. We have no. We are unarmed. I'm with my family, so there's nothing to be worried about. So kita sembahyang je lah kan. Tapi orang memang orang nampak lah macam tu. Tapi kalaulah dekat negara yang susah pun kita boleh. Malaysia ni kalau orang cakap susah nak sembahyang, kalau bahasa Ustaz Bakru bagi melampau. Maknanya saya brain lah kalau Malaysia ni susah sembahyang. Allahuakbar. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz menjawab soalan atau sebenarnya recap tu. Kita pernah tahu dan kita mungkin nak sampaikan kepada mereka-mereka lah. Kita nak ambil kesempatan juga untuk meraihkan kehadiran ramai cikgu ustazah hari ni. Ustaz Ahmad Husni, kita ada Cima, Cikgu Ainun, Ustaz Bakru, siapa lagi, Ustazah Nur Syam, kita ada Ustazah Fatimah, kita ada Ustazah Halimah, alhamdulillah. Ustaz Jefitri Johar juga. Dan juga Ustaz nak ambil kesempatan juga mengucapkan salam takziah kepada Puan Tuti Syuyanti atas pemergian bondanya pada Ilahi semalam jam 9 pagi. Kita juga ambil kesempatan lah untuk menyedekahkan Al-Fatihah pada bonda beliau iaitu Almarhumah Rosni binti Sa'ad Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya, kenapa? Ya, kata Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan yang ketiga, menyampaikan pesanan Ustaz Ismail Cikgu, beliau menjemput semua sekali sekeluarga, isteri, anak-anak, mak ayah ke boleh juga untuk ke rumah beliau beramah mesra berhari raya insya-Allah pada 20 Mei hari Sabtu di akhir Syawal tu. Beliau menjemput untuk bersama-samalah merapatkan lagi ukhuwah insya-Allah hari raya ke rumah beliau di Kampung Bahagia Bangi. Kalau tak sure boleh WhatsApp lah kawan-kawan yang lain, insya-Allah kita bantu cari rumahnya. Tapi Kampung Bahagia tu memang di situ je, Kampung Bahagia Bangi, insya-Allah. So itu saja Ustaz untuk hari ini. Dijemput Ustaz untuk membacakan doa penutup. Silakan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal na'imin, hamdal zakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna warzuqna ilma وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم ولإخواننا ولهم والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم يا ربنا يا رب العالمين. اللهم انقلهم من ضيق القبر والوعود إلى جنتك جنات الخلود في ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا ربنا يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاءنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Inna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Ahmad Husni, terima kasih kepada guru-guru, ustaz-ustazah yang kami kasihi, juga sahabat-sahabat Nadi, juga hadirin hadirat serta sahabat alumni Sekolah Mengasan Pokok Seni yang hadir pada pagi ini. Dengan itu kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa minggu hadapan semua. Bye bye. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Jazakallah. Terima kasih Ustaz. Jazakallah.
Terima kasih semua.